Ada 100 ni. Dimakan ke nak melabur lah? Kau kenapa buka dompet? Tak ada duit ke? Oh tak, aku RM100. So aku rasa aku nak melabur lah. Lagi banyak duit dapat. Ada RM1 kau nak melabur? Kau ada duit makan tak? Tak ada. Terlalu garas sangat nak melabur, tapi tak mahir menguruskan kewangan peribadi? Macam mana nak buat? Jangan risau. Sebelum anda mula melabur, ada beberapa perkara yang anda perlu pelajari. Jangan risau, kami jurulatih kewangan profesional yang bertauliah. Hai, Assalamualaikum. Saya Helmi Kasim. Dan saya Daniel Lim dan anda sedang menonton Bijak Labur. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Untuk segmen pertama ini, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana caranya untuk mantapkan pengurusan kewangan anda. Mantapkan kewangan peribadi adalah proses merancang dan menguruskan aktiviti kewangan peribadi seperti pendapatan. Pendapatan tahunan kasar merujuk kepada semua pendapatan sebelum pengurangan seperti perbelanjaan, simpanan, pelaburan serta perlindungan. Strategi pelaburan dapat memberi faedah seperti melindungi wang anda dari inflasi. Melabur juga akan membantu anda meningkatkan kekayaan. Melabur akan membantu perancangan anda di waktu persaraan dan ia juga dapat membantu anda menjimatkan cukai. Selain daripada itu, melabur dapat memenuhi matlamat kewangan anda yang lain. Seronok kan bila kita dah tahu bagaimana nak menguruskan kewangan kita? Banyak lagi perkongsian yang boleh anda dapat di www.bijaklabur.com. Ikuti kami di Facebook, TikTok dan YouTube V Syariah untuk lebih banyak informasi tentang pelaburan saham dan kewangan. Jom berehat dulu, Daniel menanti anda selepas ini. Okey, kali ini saya akan tunjukkan anda bagaimana untuk kukuhkan kewangan anda menerusi perancangan persaraan. Ramai yang cakap perlu ada pengetahuan untuk uruskan kewangan, tetapi ia hanyalah separuh benar. Mengapa? Okey, saya terangkan. Kewangan ni sebenarnya bermula daripada matlamat, tabiat dan sikap kita dalam menggunakan wang peribadi kita. Pengetahuan saja tak cukup. Jadi perlu buat tindakan tersebut. Tabiat ni boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja berdasarkan jumlah pendapatan yang diperolehi setiap bulan. Sebagai contoh, jika anda berumur 28 tahun dan mempunyai pendapatan sebanyak RM3,000 sebulan, anda ada niat untuk melabur saham kan? Okey, apa yang anda boleh lakukan? Buat simpanan bulanan dulu. Paling kurang pun mulakan tabiat simpanan duit sekitar RM10 sehari. Maknanya dalam sebulan anda dah berjaya simpan sebanyak RM300 ataupun 10% daripada pendapatan anda. Tujuannya adalah untuk latih diri, menabur dengan konsisten dulu sebelum nak melabur saham dalam memiliki pegangan equity syarikat yang berkualiti. Jadi apabila tabiat anda dalam pelaburan saham pun konsisten, pegangan aset saham anda pun akan mula bertambah dan berkembang. Di sinilah keuntungan dari setahun ke setahun bertumbuh kerana dalam pelaburan saham ni, selain daripada kenaikan harga saham, anda juga berpotensi untuk terima dividen sebanyak 3 hingga 4 kali setahun daripada syarikat yang dilaburkan. Jadi oleh itu, jadikan tabiat sekarang, ketepikan wang setiap bulan dan mula kumpul saham-saham syarikat yang berkualiti untuk mencapai matlamat kewangan anda. Okey, boleh faham kan? Dalam menabur ni, penting sebenarnya untuk mempunyai kemudahan dalam menganalisa prestasi sebuah syarikat. Sebelum kita kembali kepada Daniel, saya nak memperkenalkan sebuah aplikasi iaitu VApp. Dan memang menjadi impian setiap orang untuk melabur dengan bijak, mudah dan pantas. Kini, laporan kewangan yang panjang berjela dapat dikupas dengan ringkas dan lebih spesifik. Lebih-lebih lagi, kemudahan untuk mencari syarikat daripada pelbagai pasaran saham tempatan dan global kini di hujung jari anda. Anda pening baca laporan kewangan? Jangan pening-pening. VApp adalah jawapannya. Di VApp, anda boleh cari apa sahaja syarikat yang tersenarai di 25 pasaran saham di dunia seperti Bursa Malaysia, Nasdaq, NYSE dan banyak lagi.
Ia sangatlah mudah untuk pelabur baru atau berpengalaman kerana analisa yang selalunya mengambil masa berjam-jam dapat disingkatkan dengan beberapa minit dengan bantuan teknologi AI. Di VApp, terdapat sistem rating bagi menganalisa area perniagaan dan kewangan yang mungkin menunjukkan potensi risiko. Ini akan membantu pelabur yang tidak mempunyai latar belakang perakaunan dan kewangan. Ia juga mempunyai scoring sistem yang mengukur tahap kekuatan sesebuah syarikat mengikut 5 kriteria penting yang telah ditetapkan. Rekod kewangan ini penting buat pelabur yang tidak mempunyai pengalaman dalam dunia perniagaan. Pelabur akan merasa lebih yakin dalam membuat keputusan. Malah untuk pelabur yang sudah berpengalaman, jangka masa untuk analisa syarikat dapat dipendekkan. Jimat masa anda. Dan yang paling menarik, di VApp kini terdapat pelbagai bahasa termasuklah bahasa Melayu. Ini adalah kunci buat anda yang ingin berjaya melabur saham tanpa carta. Hello semua. Kalau tadi Helmi dah kongsikan dengan anda tentang kewangan peribadi, okey, kali ini saya nak ajar anda bagaimana nak melihat prestasi kewangan syarikat pula. Okey, pertama sekali, anda perlu melihat konsistensi dalam penyata kewangan syarikat. Anda perlu lihat jualan, untung bersih, aliran wang tunai dan tahap hutang syarikat. Syarikat yang mengaut keuntungan yang banyak memberi petanda bahawa ini adalah syarikat yang memberi peluang pelaburan yang baik. Kali ini, kita kena tengok nombor sikit lah ya. Kerana penyata kewangan dapat memberitahu anda semua fakta yang jarang dikupas dan tak dilihat oleh orang ramai. Kunci untuk menganalisa kewangan syarikat ini adalah dengan memahami rahsia di sebalik angka-angka yang dilaporkan. Kerana di sebalik setiap nombor ini pun ada cerita tahu. Dengan nombor sahaja, kita sudah dapat tahu sama ada syarikat tersebut baik ataupun tidak. Seperti penyata pendapatan, pelabur boleh menggunakan kunci kira-kira untuk mencari syarikat dengan kelebihan daya saing yang tahan lama. Kunci kira-kira ini dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu pertama, aset, dan yang kedua ialah liability dan equity pemegang saham. Baiklah, jom kita teruskan dengan sesi tanya pakar. Kita tak pernah berfikir untuk merancang kewangan. Tapi adakah ini cara yang betul? Jadi sebenarnya tak bolehlah kita buat macam tu. Sebab dalam kehidupan ini kita kena merancang. Even dalam Al-Quran pun kalau kita rujuk pada surah Yusuf, menggalakkan kita untuk merancang. Jadi maksudnya perancangan kewangan adalah satu benda yang penting dan wajib untuk setiap individu. Jadi daripada perancangan kewangan itulah akan timbulnya bajet, akan timbulnya analisa ke atas aliran tunai. Jadi dari situ kita memastikan bahawa kita tidak akan menjadi hamba kepada duit. Sebenarnya bilangan mereka yang terlibat di dalam hutang adalah ramai dan semakin meningkat. Dan kenapa perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku sebab kurangnya peduli setiap individu terhadap perancangan keuangan. Jadi kalau kita lihat rekod di AKPK sendiri, ramai yang pergi ke sana untuk meminta bantuan untuk memastikan bahawa mereka dapat menguruskan aliran tunai dengan baik. Apa yang berlaku, AKPK terpaksa bantu untuk berurusan dengan pihak bank untuk mengurangkan pembayaran pinjaman dan sebagainya agar mereka dapat ada aliran tunai untuk mereka guna untuk keluarga mereka. Jadi ini perkara yang kritikal bagi saya. Isu hutang, isu pengurusan keuangan adalah benda yang penting. Jadi ukur baju pada badan sendiri. Jadi apabila seseorang itu melakukan perancangan keuangan dengan baik, semestinya dia di dalam aliran tunai akan terdapat lebihan. Apabila di dalam aliran tunai terdapat lebihan, maka aliran tunai yang berlebihan tersebut boleh digunakan untuk membeli aset-aset. Dan aset-aset inilah yang boleh dikembangkan, aset-aset pelaburan yang boleh kita kembangkan untuk meningkatkan kekayaan kita. Kalau kita rujuk kepada kedudukan sesuatu syarikat,
ini memanglah mana-mana syarikat yang tidak ada perancangan tidak layak wujud sebagai syarikat, sebab syarat utama untuk mana-mana syarikat wujud, sebelum kewujudan syarikat tersebut mestilah ada aliran tunai yang telah dirancang. Rancangan aliran tunai untuk sesebuah syarikat lebih bertumpu kepada matlamat ataupun objektif syarikat itu sendiri. Jadi syarikat mesti ada objektif jelas, barulah semua kaki tangan syarikat, pegawai-pegawai dalam syarikat, pengurus-pengurus dalam syarikat mempunyai objektif yang jelas dan tahu fungsi masing-masing, tahu tanggungjawab masing-masing, tahu belanjawan masing-masing, unit masing-masing, departmen masing-masing, dan semuanya mesti datang dari perancangan kewangan yang berkesan. Macam mana? Banyak kan ilmu kita belajar hari ini? Nak belajar lagi tak? Okey, ambil telefon anda sekarang dan scan QR Code di skrin TV untuk tebus kelas percuma. Dan layari laman sesawang kami www.bijaklabo.com untuk update terbaru. Ikuti juga Facebook, TikTok dan YouTube V Syariah. Sebelum berakhir, ini adalah platform Fin EduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labo. Jumpa lagi. Bye.